Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna rushdana wa qina syarra anfusina wa 'afina wa'fu 'anna waj'alna minal mu'minin wa la taj'alna minal munafiqin. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira setelah kita membaca hadis-hadis berkenaan dengan Dajjal dalam Kitabul Fitan, bab berkenaan dengan fitnah di akhir zaman, kita telah mengakhiri bab tersebut, walau ada satu dua hadis yang mafhum dia berulang berkenaan dengan Dajjal. Hari ini insya-Allah kita akan mula bab yang baru daripada kitab Sunan At-Tirmizi, Kitabul Ilmi, bab berkenaan dengan ilmu. Kitabul Ilmi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab berkenaan dengan ilmu dan kepentingannya berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, definisi ilmu yang diberikan oleh para ulama. Ilmu bahasa kita juga kita terjemah dengan ilmu atau pengetahuan, satu perkara yang kita tahu lalu kita boleh ambil manfaat darinya dan kita boleh elak mudarat darinya. Itu nama dia ilmu. Hanya sekadar mengetahui tanpa mengambil manfaat, atau tahu tapi tak lari daripada mudarat dia, itu masih belum dikira ilmu bagi definisi yang dikemukakan oleh para ulama. Walau sebahagian mereka membataskan ilmu itu hanya pada mengetahui, tidak pada melaksanakan apa yang diketahui. Namun dalam Islam, oleh kerana Allah mengangkat ilmu dan kedudukan orang yang berilmu, maka tentulah ilmu dan orang yang berilmu itu dikira mulia sekiranya dipenuhi tuntutan ilmu, sekiranya dilaksanakan dan diamalkan apa yang diketahui itu, daripada dua punca yang paling utama dalam agama kita, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kerana tuntutan ilmu itu yang paling asas ialah amal, maka orang yang berilmu adalah orang yang mengamalkan. Maka al-alimu man amila bi'ilmi, orang yang alim adalah orang yang beramal dengan ilmunya sebelum dia mengajarkannya kepada orang lain. Maka kelihatan para ulama daripada ayat-ayat yang seperti Allah kata man amana billahi wa amila saliha, siapa yang beriman dengan Allah dan kemudian beramal salih. Maknanya setelah dia beriman, dia faham, dia tahu tentang Allah, lalu dia beramal, mereka lah ulama. Dikuatkan dengan ayat kata Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, hanya saja yang takut kepada Allah, yang bimbang, yang patuh kepada Allah adalah di kalangan para ulama. Bukan lagi mengajarkan, walau itu adalah sebahagian daripada tanggungjawab ataupun amanah di sebalik ilmu yang dipelajari. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, maka untuk mengukur orang yang berilmu adalah pada adab dan juga tingkah lakunya, ibadah yang dilaksanakannya, adakah mengikut tertib yang diajar dan yang dia belajar ataupun bertentangan. Maka ketika itu seseorang itu dianggap sebagai orang yang berilmu.
Hadis yang pertama kata Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Hadis yang sahih dan juga hasan, seperti yang dihujahkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Barang siapa yang Allah nak bagi kebaikan kepadanya, Allah nak berkati kehidupannya, Allah nak jadikan dirinya dirahmati, Allah bagi dia faham urusan agama. Hak ni pertama kali. Maka tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, alhamdulillah kita tergolong di kalangan orang yang nak faham agama. Kita main mengaji. Dan mengaji ni memang tak nak habis. Kalau orang tanya hampa setiap hari mengaji, setiap hari buat kuliah, panggil ustaz nu, panggil ustaz ni buat, tak erti lagi ke? Seperti mana barat menyatakan, apabila kamu solat, kamu masih meminta panduan ihdinas siratal mustaqim, setiap hari duk minta 17 kali paling kurang, awaknya tak jumpa lagi ke jalan yang betul? Ini ulama Yahudi dia bertanya kita, tak jumpa lagi ke jalan yang lurus sampai setiap hari kena minta? Tak, kita ni jumpa kadang tak sampai. Sebab tu yang kita kena faham ialah minta supaya Allah tetapkan kita atas jalan yang lurus. Semua orang bila dia mengaku beriman, dia mengaku Islam, dia tahu halal haram pada kadarnya lah. Benda-benda yang basic, yang jelas dalam Islam, tutup aurat, mayang, goi lelaki perempuan, hak ni tak ada siapa boleh kata halal, tak ada siapa boleh kata tak apa. Kau tengok mereka duduk dalam TV, campur gue lebih kurang lagu tu, melawak hang aku, jantam tina, dedah aurat, pegang hang aku dan sebagainya. Dalam kemeriahan, dalam kesibukan mereka, dalam keseronokan. Cuba siapa-siapa bangkit tanya tak, yang kita duk buat ni halal ke haram tu tahu? Agak-agak juri yang sedang menghakimi lawak bodoh mereka tu, mereka sendiri yang duk buat lawak tu, boleh kata halal? Ni disebut dalam Islam ma'ulima minad dini bid-darurah, perkara-perkara yang diketahui dalam agama kita secara jelas, tanpa perlu kajian, nak kena cerita awak mai dalil besar-besar dah. Hak ni jelas. Dia bukan daripada agama dan dia juga bukan daripada budaya. Bukan budaya. Namun ada gerakan menjadikan melawak cara lok-lak ni satu budaya. Sehingga hari ni bab lawak dalam TV ni cukup lembut. Kalau dulu kita cik-cik dulu duk tengok pimai-pimai tang tu lah, hak tu lah. Tu pun ada lah, tak senonoh sangat. Ada benda lah depa duk cerita. Hari ni tak boleh nak dapat apa. Lawak kosong, merapu, lok-lak, lucah macam tu. Habis gelak habis. Sedang kita dah baca hadis-hadis tentang ketawa, hadis-hadis tentang sengaja buat lawak bagi orang gelak. Ini di antara larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tuan dan puan dirahmati Allah. Alhamdulillah Allah bagi kita mau mengaji, kita setiap hari kita mai, mungkin perkara yang berulang kita duk dengar, namun dalam satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji, dia kata menjadi adab orang yang menuntut ilmu, jika dia mendengar satu perkara yang sama itu 1000 kali pun, dia kena anggap bahawa itu kali pertama dia dengar. Kerana sesungguhnya pendengaran dia yang berkali-kali itu, pertama boleh memantapkan ilmu dia, yang kedua mungkin daripada 1000 kali dia dengar, dia tak nak buat lagi. Kita ni banyak duk dengar buat belum tentu. Maka dia kata mungkin kali ke 1000 kamu dengar tu baru kau nak buat. Maka janganlah menganggap ilmu yang berulang itu adalah perkara yang biasa. Maka satu hadis yang kita dengar dah 40 kali dah ni, tetap ia memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Jadi bergembiralah kira-kira bila Allah nak bagi kita
kebaikan kepada kita, Allah bagi kita faham agama. Nak faham agama dengan mengaji. Alhamdulillah kita jadi orang yang mengaji. Hadis yang kedua, bab fadlu talabil ilmi, bab kelebihan menuntut ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mengambil jalan untuk menuntut ilmu padanya, maka Allah akan mempermudahkan baginya jalan ke syurga. Yakni orang yang keluar daripada rumah dia nak pergi mengaji, jalan yang dia lalui itu adalah jalan kemudahan untuk dia pergi syurga. Dari rumah kita start motor, start kereta mai, nak geret ke jalan kaki, kita sedang berjalan menuju ke syurga. Dan Allah mudahkan jalan kita ke syurga, subhanallah. Kerana syurga tak boleh masuk kecuali dengan ilmu. Syurga tak boleh kita masuk kecuali dengan amalan yang berpunca daripada ilmu. Mana mungkin orang yang jahil berdoa, ya Allah masukkanlah aku ke dalam syurga, sedangkan dia tak tahu apa syarat untuk masuk syurga, sedangkan dia tak menepati ciri-ciri penghuni syurga. Maka yang nak menjadikan orang itu menepati syarat-syarat masuk syurga adalah dengan berilmu. Sehinggalah kita lihat Nabi kata, siapa yang mengambil jalan yang dia turun di jalan itu untuk menuntut ilmu, Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Anas bin Malik meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia sedang berada di jalan Allah, yakni dia sedang berjihad, sehinggalah dia pulang, dia mendapat pahala sedang berperang dengan musuh Allah Subhanahu wa taala, pahala sedang mempertahankan negara Islamnya, mempertahankan agamanya. Jalan yang dilalui oleh para sahabat dulu, yang pulang dalam luka, yang pulang dalam sedih kerana kematian syahidnya para sahabat dan adik-beradik mereka. Sedang kita pulang dalam keadaan tak luka, tak apa, tapi kita dapat pahala seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah kalau orang memahami, mendengar, mengikuti hadis-hadis Nabi tentang kelebihan ilmu, orang akan bakat-bakat main mengaji. Zamanlah orang, Nabi sendiri sebut di akhir zaman, ya'ti alaikum zamanun, akan datang ke atas kamu satu zaman, orang alim, orang yang ada ilmu jadi sikit, orang yang jahil jadi banyak. Lalu diberi amanah kepada orang yang jahil, dan orang yang alim itu dimusuhi. Karena apa? Karena pendapat dia pendapat minoriti, sedang pendapat orang jahil pendapat majoriti. 1000 orang kata ya, mai 2 orang kata tak boleh. Orang nak peduli hak apa? Nak peduli hak 1000 je. Itu bila orang duk terang ni, jangan duk menyanyi lah kat rumah nuri, jangan duk buka lagu, ada orang peduli? Tak ada. Ada orang tolong habaq pula, ni budaya. Memimpin naik menari lagu tu, abang kata itu budaya. Kalau dia tak menari, orang suruh malu lah. Subhanallah. Kalau suruh baca Quran, tak erti malu tak? Quran tak jadi budaya, ibadah tak jadi budaya, nari jadi budaya. Dahsyat. Seperti kita ni tiap hari kena menari kalau budaya, maka benarlah nak suruh orang mengundi pun kena menari dalam TV. Nak suruh orang bayar cukai, menari, menyanyi dalam TV. Nak suruh orang buat apa, tak menyanyi dalam TV. Nampak tak? Semua menyanyi, semua ada lagu tema dah. Tak ada satu benda kecuali ada lagu tema, ada tarian, ada nyanyian dia. Sehingga akhirnya memang benarlah orang Melayu telah membudayakan menari dan menyanyi, tetapi tidak membudayakan ilmu, membudayakan ibadah. Baca Quran tak jadi budaya. Kalau jadi budaya, tiap pagi kita baca. Puasa sunat tak jadi budaya. Kalau tidak, tiap Isnin Khamis kita puasa.
Maka akhirnya kerana ramainya orang yang jahil, mereka menguasai lapangan. Seperti mana dahulunya ramainya orang alim. Kira-kira bila masuk Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, kerana terkenal dengan tiang yang banyak, maka setiap tiang ada tok guru. Kau ni ajak yang ni, kau ni ajak yang nu. Lah ni pergi Masjidil Haram ni pun berapa tiang yang ada orang ajak. Ada sekatan tak sama mazhab dengan kami lah, apalah macam-macam. Tinggal berapa tiang yang ada guru, tok guru yang mengajar. Kalau di Madinah payah nak jumpa. Kalau jumpa pun orang yang betul-betul diberi maknanya ada kuasa untuk mengajar je. Dia tak jadi meriah dah, siapa pun boleh duduk lalu mengajar, mengambil sunnah bagaimana Nabi duduk, lalu Nabi mengajar di dalam masjidnya. Apabila dulu orang alim ramai, orang yang baik ramai, suasana dicorak oleh mereka yang baik, apa jadi? Baiklah masyarakat. Orang keluar rumah semua tutup aurat. Maka kalau dia seorang-seorang tak tutup aurat, dia rasa apa? Pula mereka sangat menegur kemungkaran. Tengok, tak cukup syarat ni, hampir masuk tak? Hari ni orang tunggu siapa telanjang nak keluar ni. Nak perhati. Itu akhirnya suasana yang dibentuk oleh orang yang baik itu menjadikan generasi mereka generasi yang terbaik. Apa saja mereka lah mempelopori hingga terkenal dengan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang mendahului kita, bukan hanya kerana mereka tu awal masuk Islam, tapi mereka mendahului kita dalam bab amalan. Tuan-tuan, kita kalah dengan seorang Arab Badui yang mai tanya Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apa yang wajib ke atas aku? Apa yang wajib ke atas aku? Kalau aku ni nak semayang fardu saja, aku nak puasa saja. Yang halal kata halal, yang haram kata haram. Boleh aku masuk syurga tak?" Nabi kata boleh. Aku tak mau tambah dah benda yang sunat ke apa, tak mau dah. Haji, kata para ulama, mungkin waktu tu tak wajib pergi haji lagi. Apa zakat kerana dia orang miskin, tak kena keluar. Hal yang wajib dia buat, sunat dia tak mau tambah dah. Adkhulul jannah. Dia tanya Nabi, aku boleh masuk syurga tak? Nabi kata ya, boleh. Kita kalah dengan dia. Dia pun balik seronok, dia kata aku boleh masuk syurga kalau aku sembahyang wajib. Kenapa? Dia mengaji, dia faham mayang dia, walaupun yang wajib dia, tapi khusyuk dia tinggi. Kita ni kelang kabut lagi, mayang-mayang macam-macam teringat. Takbir tu kira bagi selesai masalah kita, masalah dunia. Tak buat lagi bil ni, tak bayar lagi, lagi yang ni, subhanallah, segala pesanan dalam kepala kita ketika kita solat. Baik. Jadi nak dapat pahala jihad, memang mengaji. Alhamdulillah, tiap malam memang mengaji. Seperti kita keluar perang tiap hari. Sejam ya, bukan lama. Orang pergi perang berbulan. Balik tak tahu lagi. Kita insya-Allah lah, kalau tak sampai ajal lagi, kita sampai rumah. Balik lagi apa ada dah dengan gulai dengan apa semua. Siap dah, boleh makan dah. An Sakhbarah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man talaba al-'ilma kana kaffaratan lima madha. Siapa yang menuntut ilmu, maka ilmu yang dia tuntut, yang dia pelajari itu adalah penebus segala kesalahan dia yang telah lalu. Tuan-tuan, tak mau lagi ke? Kita baru baca 4 hadis. Pertama, orang yang Allah nak bagi kebaikan kat dia, Allah bagi dia faham agama dia. Kita main mengaji, kita faham. Yang kedua, Nabi kata siapa yang keluar pergi mengaji, dia sedang melalui jalan pergi ke syurga. Pergi market pun seronok, beli ikan, pergi syurga, apa yang kita tak ada. Yang ketiga, kata Nabi, siapa keluar pergi mengaji,
dia seolah-olah berperang, mendapat pahala jihad, sampailah dia balik ke rumah. Yang keempat kata Nabi, siapa yang mengaji, maka itu adalah penebus kepada kesalahan dia yang dulu. Belum dia mengaji, dia buat salah apa, main mengaji, habis dosa tu. Apa lagi yang kita tak mahu? Kalau duduk rumah time-time ni, duduk tengok warta berita ya, betul tak betul pun kita tak tahu lagi. Agak-agak kita boleh dapat apa? Tengok maklum yang duduk baca tu pula, minggu tu seorang ya tutup, 6 hari lagi tak tutup dia serlah lagu tu. Betapa kita duduk dalam masjid dengan niat iktikaf kita, dengan duduk saja-saja dalam masjid mendapat pahala. Keluar masuk kita dalam rumah Allah, tentulah diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengaji pula, dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar ayat-ayat Al-Quran. Maka sebaliknya, jika masa kita dibuang-buang pada tempat yang walau tak ada maksiat tapi kosong saja, maka kita tidak mendapat 4 kelebihan yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, bila mula lahirnya perkara-perkara bid'ah, kerosakan-kerosakan yang menggegarkan tiang-tiang kekuatan Islam, adalah apabila bermulanya zaman orang tak mau mengaji. Dan menganggap mengaji itu hanyalah milik orang-orang yang memang nak mengaji. Budak-budak pondok, budak-budak sekolah. Ilmu bukan milik awam, milik umum. Lalu dilabel lah, ni golongan mengaji, ni golongan tak mengaji. Walhal ilmu itu diturunkan untuk semua mengaji. Talabul ilmi, kata Nabi, hadis riwayat Imam Muslim, fariidatun ala kulli muslim. Mengaji itu wajib ke atas setiap orang muslim, tak kira lah dia lagu mana. Bila mula timbul orang tak mau mengaji, maka ketika itu berlakulah perkara-perkara bid'ah, cerita-cerita karut. Kalau zaman dulu pun dah ada dah tukang karut ni, dipanggil qussas, tukang-tukang cerita. Tukang-tukang cerita dihimpun orang habuan dia cerita. Baik tu daripada mereka ni lah lahir cerita-cerita 1001 malam, Abu Nawas, lagi orang lari pada mulut buaya lah, lari pada mulut singa. Hak kita baca dalam tulisan seperti kitab, seolah ada sandaran, walhal bila kaji merapu mata-mata. Ia hanyalah penglipur lara. Sedang kalau mereka nak cerita, dalam Quran pun banyak cerita, jenuh nak cerita dalam Quran. Tapi oleh kerana cerita dalam Quran ni perlu kepada kajian, tak boleh nak kono, nak buat lawak lok-lak lebih kurang, maka keberatan untuk bercerita tentang sesuatu dalam Quran, dia kena strict cerita, dia kena betul cerita dalam Quran ni, tak boleh. Maka lahirlah cerita-cerita, dan daripada cerita itu ditambah pula hadis-hadis palsu. Hadis palsu bila sekali dengar sedap, dia kata sekadar dengar tu bukan mengaji, dengar lah orang tak WhatsApp. Tadi ada kawan hantar handphone dalam, dia main, Ustaz betul tak hadis ni, tolong sah Ustaz, apabila masuknya Ramadan apa roh dilepaskan daripada langit semua pakat turun bawah, mai jumpa jasad dia dalam kubur. Tuan-tuan, WhatsApp ni di antara satu cara bersosial yang cukup cepat menyebarkan sesuatu. WhatsApp ni, internet ada satu bar ya, dia masuk lah, kita hantar sampai. Hak lain dia kena banyak, dia ringan sungguh, dan dia pula cepat, tekan-tekan tu. Kalau 200 kita punya ahli grup, 200 sampai. Lagi setiap orang 200 ni sebab pula kat grup sebelah 200 lagi pula. Sebab itu 5 minit saja apa-apa peristiwa dalam negara kita tersebar. Itu Pandekar Amin nak letak jawatan, berapa minit je?
Prop satu Malaysia tahu tengok dia tak jawatan lah. Pendekak nak tak jawatan, nak tak pendekak letak awal lagi lah. Sebab melalui WhatsApp. Tanya ustaz, betul tak bila turun lagi dia tengok jasad dia balik, lagi dia pergi ziarah orang-orang yang pernah makan harta warisan dia. Depa ni teringat kat dia lagi dah, depa berdoa kat dia dah. Ni ada palsu tuan-tuan. Dia menyuruh kita bersandak dengan amalan orang, tak sandak dengan amalan kita. Dia main cari adik-beradik dia, duk istighfar kat dia dah. Dia ni doa kat aku dah. Kalau dia main pun dia boleh buat apa? Islam tak ajak kita suruh sandak kat orang. Kita kena sandak kat kita. Qul kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah semua orang beramal dengan diri dia. Semua orang kena beramal. Hak orang nak tolong sedekah habuan kita ke, nak buat tahlil habuan kita ke, tu jangan masuk lagi dalam senarai kebaikan kita. Jangan. Ni sandak dia siap dah. Aku tak apa kot, nanti depa tolong buat kot tahlil 3 malam. Elok perut aku nak pecah hari 40 tu, depa buat pula kot. Mata nak terkeluar pula lepas tu, depa buat kot. Pandai dia buat begitu. Ni mau karut. Biar yang orang nak buat tu, kalau orang nak buat, orang buat lah. Tapi bukan hak tu sandaran kita. Lepas tu dia habaq pula, tolong sebarkan. Kalau kita sayang agama, dan sebarlah walau kepada agama lain. Lah, nak bagi dia buat apa? Nampak sangat tak betul, lok-lak, palsu. Lain kali dia tulis pula, siapa yang copy dan post kepada yang lain, ini adalah orang yang sayang kepada agama. Saya kata yang ni haram sebab berdosa kerana kita membantu menyebarkan hadis palsu. Sebab apa muncul orang macam ni? Kerana jahil. Hanya sekali baca dia kata okey. Dia tak mau mengaji. Mengaji tu nak kena tekun, nak kena kaji, nak kena dengar betul-betul, nak kena tengok. Maka lahirlah perkara-perkara bid'ah adalah kerana orang mula meninggalkan majlis ilmu. Orang duk rasa dia cukup dah dengan semayang yang dia duk buat, dengan Quran yang sikit dia boleh baca, dengan beberapa jenis zikir yang dia ada, dia rasa cukup. Walhal kadang solat kita masih belum betul, bacaan Quran kita masih belum tepat, zikir kita tak ada sandaran nasnya. Kita hanya mendengar dan mendengar tanpa kita lihat, tanpa kita tahu hadis apa, Nabi kata macam mana. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila kita beramal melalui bacaan kita, melalui pengajian kita, amalan kita itu diterima oleh Allah pada kadar yang hebat. Kalau kita sekadar hanya melihat warisan, orang nak buat lagu ni kita pun buat, maka apa akan jadi? Amalan kita amalan yang ikut-ikut, bimbang kalau Allah tak terima. Apa mayang tarawih tuan-tuan dan puan? Pasal ramai orang tak mengaji bab mayang tarawih ni. Dan bahkan orang tak mau mengaji untuk Allah kurbat lama lah. Bukan 2 rakaat, 20. Tapi kalau buka balik kitab fiqh, mengaji bab salatu sunnatit tarawih, mayang sunat tarawih, perasan belambok lintang pukang mayang tarawih kita. Bab bilangan satu dah. Awal-awal lagi bab bilangan kita celaru teruk dah. Yang nak 8, yang nak 20, dia bukan kerana bilangan. Para ulama bahas, Imam Malik kata hampir 36, Imam Syafi'i kata ada hampir 40 rakaat. Tarawih itu bila kita belajar, pertama kali mayang tarawih tu dia kena agak panjang. Itu pertama kali. Bacaan imam tu panjang. Sebab itu tarawih tu makna dia rehat. Kita dah dekat dengan Ramadan ni. Sebab apa kena berehat? Sebab mayang panjang. Lepas 2 rakaat berehat tak? Ada orang nak selawat celah-celah tu sila, tak mau selawat pun sila, tak ada masalah. Baru kalau buat moral lepas tarawih tu betul. Kalau mayang tu panjang. Ni mayang 20 minit. Lepas tu nak makan pula dah. Duk pergi buat moral untuk orang mayang tengah jam, tak jadi. Dia tak rasa lapar lagi .
Dia baru duduk rakaat ke-20 duduk belahak bubuk lambuk di rumah hai. Beruk bubuk lambuk. Tapi kalau lama sikit. Dan nak bagi seronok lama dalam tarawih, kita ni dah lama dah ada latihan solat tahajud. Bila kita dah duduk biasa solat tahajud, maka metan tarawih dia jadi ringan, biasa. Cuma dengan keramaian kita, seronok. Kita setahun tinggal la tahajud wala tarawih. Tahajud tak, tarawih tak. Tak pok jumpa balik. Malam pertama terkejut lah. Malam pertama pokok mai rayuh rendah. Malam kedua kena tu imam tu panjang sikit. Nah, dia mula. Tu imam mana ibu panggil? Mula tanya. Tu imam Siam. Pak Long cari tu imam Siam nah. Mula lepas tu kuih hilang. Kuih tiang. Lelah tiang paling banyak orang tak ada. Kenapa? Kerana kita tak belajar apa yang kita nak buat. Sayang kita lama duduk semayang, 20 tahun duduk semayang, tapi tak pernah mengaji bab solat tarawih. Lagu mana cerita dia? Sampai timbul masalah, ada orang kata ni hak duduk keras 20 kata. Siapa semayang tak cukup 20, dia tak dapat pahala tarawih. Ni saya dengar dalam kuliah ni hari, saya kata apalah, kitab manalah hampa pergi baca. Siapa semayang tak cukup 20, tak dapat pahala tarawih. Kata subhanallah, kita ni jengkai Tuhan ke? Siapa kita nak bagi pahala ke orang? Nabi nak kita sembahyang, yang sembahyang itu ada kualiti, bukan kerana bilangan yang banyak. Kalau kita buat 8 dengan kita seronok sembahyang dengan bacaan yang sedap, panjang sikit, tak kira ada tazkirah sikit, lebih afdal daripada 20 rakaat yang sunat. Kita hanya tunggu nak berhabis ya. Mayang pun baca lebih kurang ya, berat. Kadang makmum tak dah habis Fatihah lagi, imam dah rukuk dah. Mata-mata nak berhabis. Mayang sunat ni tak habis. Dia benar ada had. Ada orang mayang 100, ada orang mayang 1000 rakaat. Tak ada had, 20 tak habis. Nak bagi seronok, mayang yang pada kadar kita ada semangat tu, kita ada idrak. Dalam kita takbir itu kita maknanya sedang hidup dalam solat tu, sedang seronok dengan solat tersebut. Yang tu kita kena buat. Bukan nak kempen 8 dengan kempen 20 tak. Nak buat berapa pun sila, tapi bagi seronok semayang. Janganlah hati kita bila nak habis. Kalau teringat dulu mayang cara budak-budak dulu. Mayang 20 lah. Dulu orang mayang 20 ramai. Elok dengar Al-Khalifatul Rabi' Sayyiduna Ali ibn Abi Talib radhiyallahu karramallahu wajhah. Kita dengar Allah. Dengar sama Sayyidina Ali tu 20 rakaat lah. Lepas tu mayang lagi 3 rakaat pakam moreh. Subhanallah, rupanya tu kata baru satu tarawih kita abaikan ilmu tentang dia. Akhirnya kita buat hala balai. Dia jadi macam adat biasa aja. Baik. Bab ma jaa fi kitmanil ilm. Bab berkenaan dengan menyembunyikan ilmu. Yang tadi pertama, kejahilan, kemungkaran dan bid'ah yang ada dalam masyarakat. Punca dia adalah kerana masyarakat mula meninggalkan ilmu dan majlis ilmu. Maka kuih korang lalu dalam satu tempat itu hanya beberapa ulama sahaja yang ada. Walhal pada asalnya para ulama tidak terhitung, tidak terbilang. Kitab-kitab yang dikarang kalau kita tengok yang sempat dihimpunkan dalam library di bawah pemerintahan Bani Abbasiyah di Baghdad, begitu mewah maktabah itu dengan kitab yang begitu banyak, hingga kitab itu dijadikan titi untuk melintas sungai Furat ketika mana tentera Mongol datang menyerang. Mongol ni jenis bodoh, jenis tak fikir, tak ada tamadun. Depa jenis keras ya.
Tengok, oh depa ni tulis apa, baca tak faham. Depa ambil buh dalam sungai, timbun jadi titi. Hingga sungai itu air dia jadi hitam. Maknanya satu ketika dulu kita sangat hebat, perbendaharaan ilmu sangat hebat. Kemudian orang tolak yang pertama. Yang kedua, masalah tersebarnya kejahilan, orang buat benda haram tak peduli, orang buat benda bid'ah dia kata ni betul, adalah kerana sikap orang-orang yang sebahagian orang-orang yang berilmu yang menyembunyikan ilmu. Sama ada pertama kerana dia takut kepada pemerintah, atau yang kedua dia ada kepentingan di segi jawatan, kedudukan, harta, pangkat, lubang-lubang kekayaan, projek dan sebagainya, lalu dia bercakap apa yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan dan puan dirahmati Allah. Sebab itu kita amat heran kalau orang yang duduk dalam majlis fatwa kebangsaan tolong keluar fatwa dekat tabung haji, kata pembelian tanah ini halal mengikut undang-undang Islam. Dia kata sebab ada barang, ada duit. Kita nak barang dia, maka dia peniaga ni, dia hak dia nak tak harga tu berapa. Bila kita setuju, kita kena bayar harga tu, kita ambil barang. Sah tak? Dia tanya. Sah. Sah tuan-tuan. Sah betul. Tapi hak tu kalau duit hang, ni duit orang weh. Ini cerita dia, hampa beli tu duit orang bukan duit hang. Kalau duit hang tak apalah, hang nak beli ke mana pun. Yang kedua, saya beli ayak ni RM40 harga ayak ni, ayak gau ni saya beli. Orang tanya berapa ni? Ni ah. Ni. Tengok saya duit banyak. RM40. 40 tak apa. Saya bayar 40, saya beli rumah. Saya cerita kat mak, ni cek beli RM40. Mak saya peluk cium saya ke, dia penampak saya. Agak-agak lah. Beli ayak kosong ni RM40. Aku guna ayak paip kerajaan sebulan membawa RM15. Cerdik tuan-tuan, pergi beli ayak ni RM40. Hang habaq lah ayak ni kalau minum boleh lompat ke, boleh terbang ke. RM40 benda mampu. Tak boleh. Beli di luar pada kadar yang patut. Ini haram dalam Islam. Tak boleh. Tak boleh. Tambah kita beli pula atas dasar kita tak rugi apa. Duit orang. Duit orang. Nak rugi apa dia? $200 juta. Ha, tak apa. Sayang. Bila abang kat maklum di kampung, belah Beling sana lah, makcik-makcik kata, kami picek ustaz, kemas kini duit kami tak hilang pun, duk ada tu. Salah hampa. Tu bukan duit tu, dia tulis. Dia tulis ya, hangka berapa. Duit tambah kata itu dia bagi pula. Ni maklum. Depa jaga duit maklum sebulan 80,000 depa dapat. Hak maklum letak duit maklum setahun 6% dia. Kalau buh 10,000, setahun baru dapat RM600. Depa setahun dapat 2 juta seorang. Seorang tuan. Bayang kalau ada 5 ahli lembaga, pengarah, CEO atas ni. Bulan setahun 10 juta pergi kat depa. 10 juta tu kalau seorang. Itu kalau 5 orang. 10 juta kalau agih bagi elok agak-agak. Hanya patut ke sampai tara tu? Ni yang kena faham. Punca dia apa orang terus buat zalim? Orang yang ada kuasa terus buat zalim adalah kerana orang yang berilmu sembunyi ilmu. Dia nak habaq tapi ada yang mengikat dan mengekang dia. Dia nak kata tapi ada benda, dan dia sedang bahawa dia sedang berfatwa dengan fatwa yang tak betul. Tak ada orang keluar pendapat yang merapu dia merasa yang tu betul. Tak ada. Tapi dia gagah juga. Dia gagah. Kerana kepentingan dia hampir tergadai kalau dia bercakap benar.
Nah, maka menyembunyikan ilmu adalah punca yang kedua tersebarnya perkara-perkara mungkar, perkara-perkara bid'ah yang berlaku dalam masyarakat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man su'ila an ilmin 'alimahu thumma katamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar. Orang yang ditanya tentang satu ilmu yang dia tahu, satu hukum yang dia tahu, kemudian dia tutup, dia sembunyi, dia kata hak ni nak jawab ke mana? Yang ni tanya orang tu, dia tahu hak ni ada pandangan ulama tu kata gini, padahal tak ada, atau menyalahi pandangan yang lebih kuat. Maka apa kata Nabi? Uljima, dia akan dikekang. Uljima ni kuda, besi yang bubuh dalam mulut kuda. Bila kita serlum, tali kekang dia, supaya mudah untuk kita kontrol dia. Maka Allah akan letak besi dalam mulut dia, yang besi itu diperbuat daripada api neraka, untuk membisukan dia dan kontrol dia. Dulu orang pandai sangat, ada ilmu, cakap tak betul. Oh, bahaya. Sebab itu malam kami baca kitab Al-Bayan karangan Al-Imam An-Nawawi. Kebetulan kena tajuk Adabul Alim, adab-adab orang alim. Imam Nawawi ni dia memang dalam bab ni dia semangat sungguh. Dia cerita sungguh. Dia habaq ada beberapa tanda orang itu belajar bukan kerana Allah, beberapa tanda orang yang alim itu mendapat kemurkaan Allah. Dia cerita habis sampai kita pun naik takut bila baca. Dibawa mai satu hadis Nabi SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran kerana keinginan sesuatu daripada orang yang dia baca, maka dia adalah di kalangan orang-orang yang menjual agama, atau kama qala. Maka dia kata, kalaulah seseorang itu mengajar dengan tujuan sesuatu yang dia nak, yang mana sesuatu yang dia nak itu, kalaulah dia tak pergi mengajar atau orang tu tak main mengaji kat dia, dia tak dapat, maka itu adalah habuan yang haram kepadanya. Allahu Akbar. Manawi dia warak sungguh dalam bab ni. Dia kata jangan ada rasa apa, orang nak bagi lain cerita, tapi hampi kerana yang tu, awai kerana yang tu. Kalaulah hang tak baca, orang tak bagi, maka dengan hampi baca orang bagi, maka itu adalah rezeki yang haram, hadiah yang haram, boleh menjadi rasuah, menutup mulut. Wal'iyadzubillah. Berat tanggungjawab ilmu. Orang yang berilmu, dia kena berani menyampaikan ilmu. Maka sesuatu yang menghalang daripada menyebabkan dia menyampaikan ilmu, maka halangan itu mesti diatasi walaupun dengan nyawanya. Lihatlah bagaimana Imam Ahmad, atau sebelum itu Sa'id bin Jubair, dia berhadapan dengan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dalam kitab Suwarun min Hayatit Tabi'in diceritakan oleh pengarangnya Syekh Abdul Rahman. Dia kata di antara orang yang paling dicari oleh Hajjaj adalah Sa'id bin Jubair. Bukan kerana dia ni lari tak, takut tak, tapi kerana kegerunan yang ada dekat dia, haibah, keberanian dia. Maka Hajjaj tunggu lama sehingga last kali dia dapat Sa'id bin Jubair. Bila dapat kau ni, dia kata, wahai Sa'id, hang kena patuh kepada aku. Janganlah duk keluar fatwa, duk hasut orang, menentang aku apa semua. Aku buat ni ikut kerja aku, kata. Aku bukan zalim, aku buat ikut kerja aku. Sa'id bin Jubair kata, tak, kamu seorang yang zalim. Aku akan terus kata walaupun aku dibunuh. Baik, kalau orang tak mau dengar juga tak apa, aku akan bunuh. Aku akan bunuh. Lalu bila dia nak mati, dia kalih ke arah kiblat.
fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka arahkanlah wajahmu, dirimu ke arah Masjidil Haram. Dia pun alih diri dia ke arah kiblat. Lalu dia baca ayat tu. Hajjaj bin Yusuf lagi geram. Anak mati nak baca Quran lagi kat aku. Dia suruh al-gojo dia kalih pergi kat lain. Kalih dia daripada kiblat. Dia baca fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Kok mana pun kamu arahkan wajahmu, di situlah Allah. Tengoklah kok mana pun, itulah Allah. Itulah arah yang Allah wujud di hadapan kamu. Habis mati akal. Dia kata, bunuh. Lalu Sa'id bin Jubair berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang terakhir dibunuh oleh Hajjaj. Tuan, dia boleh minta, kata tak apalah, baiklah aku tak kata apa kan. Walau dia boleh berlakon lah, nak selamat diri dia. Dia punya pedang kali pancung, dan dia tahu Hajjaj kalau keluar keputusan dia takkan patah balik lah. Tapi dia berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang terakhir dibunuh oleh Hajjaj. Maka doanya Allah makbul. Dia dipenggal, lalu darahnya mengalir, mengungkap kataan Allah. Itu yang disebut dalam kitab tu, wallahu alam. Dan diletak dalil dan sanad dia. Kemudian benarlah, maka setelah itu Hajjaj jadi kebingungan, jadi murung, tak entuh hala, tak makan, tak terurus, sehinggalah dia meninggal dunia dengan mangsa dia yang terakhir adalah Sa'id bin Jubair. Imam Ahmad bin Hanbal juga, dia hanya boleh hangguk je, cukup boleh selamatkan diri dia. Tapi dia tak kata apa, dia terus pertahankan Quran bukan makhluk. Quran adalah kalam Allah, walau hampir tergadai nyawanya. Kesan daripada dia disebat, dipenjarakan sehingga buruk dalam badan dia, jadi barah. Bila kena sebat kan, sebatan dulu, dia bukan luka luar, luka dalam. Dia jadi luka dalam. Sampai bernanah, buruk daging dia, sehingga orang terpaksa rawat dengan besi panas. Zaman dulu nak matikan kuman, dia ada setrika panas. Dibakar setrika tu, kemudian ditempek pada daging tersebut. Cap. Bayangkan. Tapi dia kata ini kecil berbanding dengan membiarkan Al-Quran disebut sebagai makhluk lalu diinjak dan dipijak. Bayangkan kalau Quran makhluk, benda apa kita boleh beramai daripada Quran? Akhirnya orang kata dia makhluk lagu kita juga. Bila kita makhluk, ada betul ada salah. Ini pahaman Mu'tazilah. Lahirlah ulama yang tak boleh duduk diam, lawan. Lahirlah mereka yang memberi sumber kepada kita hari ini untuk terus bercakap, walaupun terkadang itu ancaman datang. Walau hari ini kecil je ancaman, tak ada apa pun. Beberapa akta yang tak ada apa pun, hari ini duduk dalam penjara pun kenyang. Tapi hari ini ancaman kita kemewahan, kedudukan. Boleh masuk TV, orang jemput pergi merata, masuk misyak ni kalau jadi orang mengajak, orang ceramah, boleh masuk dalam jabatan apa semua. Ini semua satu perkara yang menggiurkan, akhirnya menutup mulut. Lalu hanya dibaca bab-bab sabar. Saya pergi di subhanallah kemas apa pengarah jabat tanah dengan petani lah ni kemas. Dia baru masuk bulan 3 itu. Dia jemput saya awal ujung bulan lepas. Saya pun pergi. Kebetulan dah masuk bulan Rajab, tentulah orang bercakap tentang Isra' Mi'raj. Dan dalam Isra' Mi'raj tentulah fokus kepada solat. Saya pun terang pasal solat apa semua. Terang, sentuhlah sikit-sikit hai kerja ni. Macam mana solat mengurus kerja kita. Orang yang solat dia tak khusyuk, tak elok, kerja dia pun tak elok. Kerja dia pun lebih kurang, amanah dia tak ada. Waktu makan dia kata, ustaz, kali lagi kalau saya panggil ustaz cakap bab rasuah lah. Mayang ni paduk dengar lah. Saya ni macam kena menampak. Kita kali pertama pergi tak mau lah. Dia kata
Dan memang betul jabatan tanah dan galian adalah jabatan yang paling tinggi rasuah dalam negara kita. Dia bukan tanahnya, dia macam-macam ruang untuk tu. Ruang untuk rasuah cukup luas. Jadi kita orang beritahu, ustaz, tang mana pun saya pergi jadi pengarah, bila orang panggil hukum, lepas hukum tu dia bagi, dia kata ni abang duit minyak, duit kopi. Sampai orang yang tolong pergi hukum, tolong pergi buat ni semua, dia kata tu biasa, boleh ambil. Dan dengan sebab itu maka mereka berebut untuk pergi hukum. Gaji dapat dah. Dia pergi hukum tu dengan gaji bulanan dia. PP tu orang tu kata tak apalah sebab cik mai awal apa semua. Maka menjadikan mereka segerakan bab-bab hukum apa semua ni. Hak lain lambatlah. Kan kalau orang main nak tukar nama kadang ni, kadang orang kelih atau pesaka jadi bab-bab nak hukum nak apa jadi cepat. Ha ni. Walau bukan terlibat semua. Dia kata, ustaz, kali pergi mai bawa tajuk rasuah. Tajuk rasuah ni tajuk kena berani sungguh. Orang bukan nak senyum gelak dengan kita lagi orang marah. Hampir semua orang terlibat kalau ada kuasa ni. Sebab itu bila kita dengar ceramah dalam TV bab rasuah ni, dia bukan bagi contoh semasa. Dia bagi contoh zaman Tok Nadok dulu. Contoh hari ni tak bagi langsung. Contoh orang bagi hotel 2 malam, contoh orang bawa terbang pergi Dubai, contoh orang bagi makan malam 1,000 punya satu meja. Contoh yang tak pernah disebut. Kerana apa? Duk berlaku selului. Duk berlaku selului. Ada orang dia nak tukar tayar, dia pergi cari orang buat salah. Orang yang ada kuasa, tengok tayar aku botak, dia pergi cari orang yang buat salah. Mata-mata untuk ditukar tayar dia. Kau ni pun kena gempak sikit. Tak apalah, tuan baliklah, nanti kita tukarlah. Tukar tayar. Masa saya jumpa seorang kawan lah, polis, tukar enjin kereta tu. Kata haram tengok hampa ni. Tukar tu enjin kereta, beli kereta ni upgrade. Okay, apa? Cari orang buat salah. Hantar mau kena ni enjin kereta baru terani, kalau hang kena teranu. Dia pun tak apa, tukar enjin kereta. Rasuah lubang dia cukup teruk hari ni. Subhanallah. Maka moga-moga Allah jadikan beri keberanian kepada orang yang berilmu untuk bercakap benar. Dan tentulah bercakap benar ni orang bukan gemak sangat. Cakap betul ini dia mencari pasal dengan orang. Kalau yumari wa yudari, lepas tu Nabi puji seorang sahabat ni, dia ni seorang yang baik, la yumari wa la yudari. Dia ni tak kono, dia cakap betul. Bila cakap betul sampai dengan segera, daripada tu no langsung tak buat apa. Kawan tu pun tak faham datang apa dia nak suruh aku tinggal ni, pijuh sangat. Habaq terus, ni tak boleh. Ini tak boleh. Dengan cara yang baik. Baik. Jadi hadis ni moga-moga Allah beri kekuatan kepada kita. Siapa yang ditanya tentang satu ilmu, satu hukum yang dia tahu, kemudian dia diam, dia sembunyi, dia cerita kot lain, Allah akan peteri, Allah akan kekang mulutnya dengan kekangan yang dibuat daripada neraka. Lalu dia menjadi orang yang ada ilmu tapi sangat rugi di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam esok kuliah kita berjalan macam biasa. Cuma pengkuliah saja tukar. Ustaz Murtaza malam esok dia tak boleh mai. Dia ada kursus di Langkawi. Walau bagaimanapun insya-Allah kuliah kita dia ada gantian. Dia ganti oleh seorang ustaz dari Kuala Keti, Ustaz Amir Syarifuddin. Insya-Allah bawa balik pada Mesir. Insya-Allah malam esok. Anak YB Mazuki. InsyaAllah kuliah sama jalan insyaAllah. Dan satu lagi gotong royong cat masjid tu insyaAllah kita akan teruskanlah. Jadi kita akan mula Jumaat satu Ahad lah. Pada yang siapa berkelapangan antara 3 hari itu pekat-pekat mai kita pekat habis sebelum Ramadan ni insyaAllah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita niat bagi apa sumbangan tenaga tu Allah terimalah amalan kita insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istawu yarhamni wa yarhamkumullah. Lurus dan rapatkan saf. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بلى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. ربي اغفر لي. الله أكبر. الله أكبر. تحيات المباركات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى أشهد أن لا اللهم صل. الله أكبر. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر.
Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tahiyyatun mubarakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Assalamu alayna. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala kama sallaita ala Ibrahim. Barik ala Muhammad kama barakta fil alamin. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Allahu akbar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa hayyul qayyum. Astaghfirullahal azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa limashayikhina wa lijami'il muslimina wal muslimati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata wal-mu'afata fid-din wad-dunya wal-akhirah. لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله